Penyesuaian tumbuhan ni kita panggil dia sebagai adaptasi. So adaptasi ni senang kata macam kalau kita macam mana tumbuhan tu hidup berdasarkan persekitaran dia. So apakah yang awak faham mengenai adaptasi? What do you understand about adaptation? Apakah itu adaptasi? Tajuk ni sebenarnya penyesuaian ataupun adaptasi. So apakah yang awak faham mengenai adaptasi? Apakah itu adaptasi? Menyesuaikan Menyesuaikan dengan apa? suhu. Tak tahu. Menyesuaikan dengan apa, Fatia? Tak tahu. Okey, macam saya nak cerita tajuk ni macam okey, ini adalah perumpamaan bahasa Melayu, tapi kalau awak betulkan saya ada ingat dulu cikgu BM saya cakap kalau takut berumah macam mana? Ada tu satu, kalau takut berumah di tepi pantai, macam mana? Ingat tak? Kalau takut di badai ombak. Lagi sekali, Mirza. Ayat tu, perumpamaan tu, saya nak perumpamaan tu. Kalau takut Di badai ombak, berumah di tepi pantai. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Betul tak? Betul. Okey, yang itu. Okey, kita nak cakap macam ni. Kalau takut berumah, kalau takut apa? Di lambung ombak, betul tak? Betul. Okey, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. So tajuk ni kita nak cerita pasal adaptasi adalah yang itu tau, perumpamaan yang itu. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. So maksudnya, kalaulah korang duduk kat tepi pantai, korang rumah tu mesti sesuai dengan kawasan tepi pantai. Kalaulah korang duduk dekat kawasan yang kurang tanah, korang kena duduk dekat flat. So maksudnya macam tu. So itu adalah untuk manusia. Kalau untuk tumbuhan, dia lebih kurang macam tu. Dia beradaptasi. Kalaulah kata pokok bakau, dia punya kawasan habitatnya adalah di tepi paya bakau. So apakah penyesuaian dekat paya bakau yang dia perlu ada? So senang kata, setiap tumbuhan tu ada dia punya penyesuaian untuk duduk dekat kawasan tu. Contoh macam kaktus. Kalau kaktus dia duduk dekat kawasan yang kurang air, yang panas, apakah penyesuaian yang perlu ada? So kalau kita manusia pun sebenarnya kita macam tu juga. So maksudnya kita depends on the situation. Kalau situation tu perlukan kita begini dan kita ubah ikut keadaan tu. So tajuk ni adalah sangat simple sebenarnya. Sekejap ya. Dia simple tapi nak sampaikan tu. Okay? Right. So, kita ada 4 jenis tumbuhan. So, tumbuhan yang biasa macam pokok durian, macam pokok mangga, pokok bunga raya. Itu termasuk dalam tumbuhan yang mana satu? Tumbuhan ada 4 jenis tau. Berdasarkan habitat. So, kita ada mesofit, kita ada hydrofit, kita ada helofit, kita ada xerofit. Kalau macam bunga raya, pokok durian, pokok mangga, itu termasuk mana? Yes, very good Radi. Itu adalah, kita panggil dia adalah sebagai mesofit. So semua pokok, kebanyakan pokok adalah mesofit. Okey. Kalaulah awak nampak HH tu adalah ada berkaitan dengan air tau. You guys nampak je H itu adalah berkaitan dengan air. Cuma satu adalah air yang biasa, hydrofit, satu lagi adalah helofit. Katakanlah kalau teratai masuk yang mana satu? Hydrofit ke helofit kalau teratai? Hydrofit. Yes, kalau teratai adalah hydrofit. So teratai ni ada 2 jenis. Satu adalah yang tenggelam, satu lagi adalah yang terapung. Okey. Nah, yang terapung ni adalah teratai. Kalau yang tenggelam ni adalah rumpai air, which is kita panggil dia ilodia. Sekejap ya, ilodia. Okey. Alright. Kalaulah helofit, apakah tumbuhan jenis helofit? Apakah tumbuhan jenis helofit? Bakau. Yes. Pokok paya bakau. Okey. Kalau xerofit? Cactus. Yes, xerofit adalah cactus. So, keyword dia dekat sini, semua tumbuhan, awak kena logik dia macam ni tau. Logik dia, tumbuhan ni semua, dia hidup, okey. Dia perlu menjalankan fotosintesis persamaan antara empat-empat tumbuhan ni, dia akan menjalankan proses fotosintesis. Okey, kalau proses fotosintesis, awak ingat,
bahan mentah dalam proses fotosintesis adalah karbon dioksida, H2O. Okay, kan dia akan menghasilkan glukosa and then dia akan menghasilkan oksigen dan juga H2O. So kalaulah awak kat sini, logiknya di sini, H2O ni, macam mana H2O tu, sebelum tu, fotosintesis biasanya berlaku di mana? Proses fotosintesis berlaku kat mana? Proses fotosintesis berlaku kat mana? Proses fotosintesis berlaku kat mana? Apakah organ untuk fotosintesis? Apakah organ utama? Fotosintesis berlaku kat mana? Ada tak yang jawab ni? Weh. Stoma. Organ fotosintesis untuk tumbuhan. Daun. Organ. Yeay, daun. So, daun adalah organ untuk proses fotosintesis. Sebab tu awak perasan dalam tajuk ni semua awak tengok adaptasi daun. So, keyword dia awak tengok condition daun. Daun dia ada berubah-ubah sikit, depends on the adaptation, depends on the habitat, kat mana dia duduk. So sebab tu daun dia berbeza-beza. So awak akan perasan kalau daun hydrophyte lain, daun halophyte lain, daun xerophyte lain. So, tengok dekat bahagian daun. Lepas tu dalam proses fotosintesis ia perlukan air. So dekat sini apakah struktur yang paling penting untuk menyerap air? Apakah struktur yang paling penting untuk menyerap air? Akar. So Amsha dia kata kat sini adalah daun dan stoma. Di daun, saya tambah sikit dekat daun, awak tengok kedudukan stoma. Sebab tu dalam tajuk ni ada a few organ yang awak kena kenal pasti. Pertama adalah daun, kedua adalah akar, ketiga adalah batang pokok untuk dia punya sokongan. Okay, now, so sebelum saya tertinggal semalam, pokok bakau ni adalah yang paling special tau. Nanti awak akan belajar satu tajuk ekosistem bab 9 kot, special untuk pokok bakau saja. Now, kalau pokok bakau semalam kita dah belajar daun dia adalah bercuticle tebal dan stoma dia adalah terbenam untuk mengurangkan kadar transpirasi dan daun dia sukulen. Daun sukulen ni adalah daun tu boleh simpan air dan satu lagi dia ada struktur khas yang kita panggil dia sebagai hydatod. Question, apakah beza hydatod dengan stoma? Apakah beza hydatod dengan stoma? Dua-dua adalah liang, tapi apakah beza antara hydatod dengan stoma? Stoma kat bawah. Yes, very good. Stoma kat bawah, hydatod. Yes, very good Radi. Hydatod kat tepi. Baguslah Radi ni. Okay, now. So, sistem akar. Biasanya sistem akar, kalau awak nampak sistem akar dia bercabang luas, awak nampak apa-apa saja bercabang luas, dia untuk memberi sokongan dan juga menambah jumlah luas permukaan. Okay, now kalaulah untuk bakau, dia ada akar yang bernafas. Maksudnya macam ni, bakau ni proses pertukaran gasnya bukan sahaja berlaku di daun. Proses pertukaran gasnya boleh berlaku di akar. Ada satu bahagian akar tu namanya adalah pneumatophore. Akar ni boleh menjalankan proses pertukaran gas. Maksudnya oksigen boleh meresap masuk, gas karbon dioksida boleh meresap keluar. Dan satu lagi, dia ada lenticel. Okay, now semalam kita dah belajar pasal ciri-ciri halophyte. So halophyte ni masalahnya tanah dia lumpur and then keamatan cahaya tinggi dan kandungan garamnya tinggi. Dan ini adalah dia orang punya penyesuaian. Dia ada cuticle tebal, daun stoma terbenam, ada hydatod. So kita terus buat latihan tau. Latihan. Sebab saya assume korang semua dah tengok video. Okay, now. Right, so tumbuhan halophyte. Okay, soalan nombor 1. Tumbuhan halophyte merupakan tumbuhan yang hidup di kawasan paya. Terangkan 2 penyesuaian tumbuhan ini bagi meningkatkan kadar fotosintesis. Again, kadar fotosintesis, proses fotosintesis, pertama awak tengok dia perlukan H2O. Dan satu lagi fotosintesis ni organnya adalah daun. Okey, so dekat sini soalan dia kata untuk meningkatkan kadar fotosintesis. So apakah, terangkan 2 ciri penyesuaian. Kalau ciri penyesuaian kita nak terangkan kat sini, kita terang pasal apa? Pasal struktur apa? Kita nak terang pasal struktur apa kalau untuk tajuk yang ni? Untuk soalan yang ni kita nak terang pasal struktur
Daun. Daun. Dan satu lagi struktur? Akar. Yes, struktur akar. Kalaulah awak tengok di sini, okey, ini adalah dia punya daun tau. Mana so daun dia macam mana? Ini ada haidatut. Akar dia macam mana? Yang ini. Okey. Now, so macam mana nak jawab soalan ini? Okey, Amar nak siapa jawab? Soalan satu sebab dia baca doa. Kelas mana? Mana-mana yang awak rasa berkenan kat hati, hari ni awak rasa teringin nak dengar orang tu memberi jawapan, so bagi je lah. Mesti orang tu rasa bertuahkan dipilih. The chosen one lah, senang kata. Zafir. Zafir! Zafir! Awak kan suka pokok? Zafir! Here you go. Okay Zafir. So sekarang kita nak cerita pasal pokok bakau ni. Pokok bakau ni, dia nak berfotosintesis. Apakah penyesuaian pada bakau yang boleh meningkatkan kadar fotosintesis? Pertama, apa awak rasa yang boleh menyebabkan kadar fotosintesis untuk pokok bakau ni meningkat? Apakah penyesuaian yang perlu ada dekat pokok bakau ni? Fotosintesis berlaku kat mana tadi kita kata? Fotosintesis berlaku kat mana? Daun. Kat daun. So, apakah penyesuaian yang ada pada daun? Daunnya macam mana? Tebal. Yes, daun bercutikel tebal. Okey. Apa lagi struktur yang ada pada daun? Apakah struktur lagi yang ada pada daun? Apakah spesialnya daun pokok bakau berbanding daun yang ada dekat tumbuhan yang lain? Daun sukulen. Ya, daunnya adalah bersukulen. Bersukulen. Okey. Lagi? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada haidatut. Yes, dia ada haidatut. Okey, apa jadi pada dia punya stoma? Masa ni stoma dia macam mana stoma ni? Stoma untuk pokok bakau ni macam mana keadaan stoma dia? Stoma dia macam mana? Stoma dia ada kat atas ke kat bawah ke atau terbenam? Benam. Yes, stoma adalah terbenam. Okay, now so ini adalah ciri-ciri pada daun. Okay, ciri-ciri pada daun ni, okay, kat sini kita kata untuk meningkatkan kadar fotosintesis tau. So, kalau fotosintesis dia memerlukan air kan. So, kat sini awak pilih antara kita ada 4 ciri pada daun ni. Kita ada daun berkutikel tebal, bersukulen, haidatut dengan terbenam. Mana satukah yang paling sesuai yang boleh meningkatkan kadar fotosintesis? Awak suka yang mana? Sebenarnya 4 boleh. Tapi soalan kat sini dia suruh terangkan. Bila dia terang tau, ini dah macam teknik menjawab tau. Terang biasanya kita bagi fakta dan juga explanation, FE tau. So sekarang Zafir, awak bagi kat saya yang ini semua ni, daun ketika tebal, bersukulen, haidatut dengan stoma terbenam, ini semua adalah faktanya. So antara 4 fakta atau antara 4 struktur, mana satukah yang sesuai untuk menjawab soalan di atas? Manakah salah satu yang ini sesuai untuk meningkatkan kadar fotosintesis? Awak rasa yang mana satu? Semua boleh, tapi dia kena ada bagi alasan. Awak suka struktur yang mana? Awak suka struktur yang daun bercutikel tebal ke, bersukulen ke, ada haidatut atau stoma terbenam? Mana satu yang sesuai? Dia macam ni tau. Semua betul, tapi soalan ni dia tanya pasal fotosintesis. Kadar fotosintesis. So mana satu yang sesuai untuk ciri pada daun ni yang boleh meningkatkan kadar fotosintesis? Daun kutikel tebal kot. Okay, alright. Kenapa nak daun kutikel tebal? Kalau daun tu kutikel tebal, apakah kesan dia? Dia dapat apa? Kadar transpirasi kurang. Yeah, kadar transpirasi kurang. So dapat mengurangkan kadar
transpirasi. Sebab bila kadar transpirasi ni berkurang dalam tumbuhan tu, dalam transpirasi kurang. So bila kadar transpirasi kurang, maksudnya kat sini kadar air tersejat adalah kurang. Sebab dalam proses fotosintesis yang kita perlukan adalah air. Okey, now Zafir, pada siapa pula yang awak tadi ni nak tolong awak jawab? Awak dah cerita pasal daun, satu lagi saya nak suruh seorang cerita pasal struktur akar pula. Zafir nak siapa jawab soalan ni? Tolong awak. Awak nak siapa? Awak nak siapa tolong awak untuk sambung ayat seterusnya? Fakrul. Fakrul. Fakrul ada tak? Fakrul ada tak? Fakrul, are you there? Ada ke Fakrul? Sekejap. Macam tak ada Fakrul je. Ada tak? Yang ada, okey. Awak nak lelaki nak boys Ada Zarfan, ada Fakri, ada Amsyah, ada Cash, Fakrul tak ada, Amma ada, Adam ada. Siapa Zafir? Adam. Fakrul. Adam. Okay, Dam. Macam mana ada kat dia punya akar? Untuk proses fotosintesis, saya bagi awak satu tips tau. Untuk proses fotosintesis, akar ni dia mesti kena tegak tau. Pokok tu tegak tau. So bila pokok tu tegak, macam mana kita nak kata, macam mana akar tu boleh tolong pokok tu tegak? Sebab kalau proses fotosintesis, pokok tu dalam keadaan tegak, so dia boleh menyerap cahaya dengan maksimum. So, apakah struktur yang ada pada akar yang membolehkan pokok tu boleh tegak, ada kestabilan? Apa kita kata pasal akar dia? Adam, are you there? Macam mana kita okay, Dam. Macam mana pada sistem akar dia, Dam? Dalam buku teks muka surat 136. Macam mana kita nak tengok akar dia macam mana? Okey, saya bagi awak satu gambar. This one, akar dia. Akar dia macam ni tau. Okey. So apa kita boleh cakap pasal akar dia ni? Struktur akar dia atau sistem akar dia. Macam mana kita kata struktur akar dia ni? Dia lurus ke? Dia bercabang ke? Apa kita boleh kata pasal dia punya akar ni? Dia punya sistem akar dia. Daripada gambar ni. Yes, akar dia bercabang ataupun dalam keadaan ni akar ni adalah akar jangkang. So bila akar dia bercabang, dia memberikan apa? Dia beri apa? Itu fakta akar dia cabang. So apa kebaikan akar tu bercabang? The explanation. So dia memberikan dia start huruf S. Sokongan. Ya, dia akan memberikan sokongan. So ayat dia kat sini, kita kata sistem akar adalah bercabang. So dia memberi sokongan. So senang kata pokok ni boleh jadi dia kena tegak. So akar ni kena tegak. Sebab kalau akar tu tak, pokok kena tegak. Kalau pokok tu tak tegak, so dia tak dapat menyerap cahaya matahari dengan maksimum. Dan satu lagi, pokok ni kena ada cuticle tebal. Sebab awak ingat, pokok bakau ni letaknya adalah dekat tepi pesisiran pantai tau. Keamatan cahayanya adalah sangat tinggi. Sebab tu, daun dia mesti bercuticle tebal. Sebab dia nak mengelakkan kehilangan air secara berlebihan. So ini adalah jawapan dia. Ini adalah jawapan skema tau. So jawapan skema kat sini, dia kata satu ciri dia bercuticle tebal. Ni tadi Zafir cakap, untuk mengurangkan kehilangan air berlebihan. Kemudian sistem akar bercabang luas untuk memastikan halofit kekal tegak dan dapat bila dah kekal tegak, dia boleh
mendapat keamatan cahaya yang maksimum untuk proses fotosintesis. Right. So, soalan nombor 2. Adam, Sab, soalan nombor 2. Awak nak siapa jawab? Soalan nombor 2 kejap Sekejap Adam. Adam simpan dulu hati Adam. Saya discuss dulu dia punya soalan. Okey. Sekumpulan murid mengkaji sebatang pokok berdasarkan pemerhatian mereka selama beberapa minggu. Didapati daun pokok tersebut tumbuh ke atas dengan cepat dan memberi teduhan kepada batang pokok lain. Selain itu terdapat duri pada daun batang pokok. Akarnya pula tumbuh berhampiran dengan permukaan tanah dan juga tumbuhan jauh. Senang kata sisa akar dia boleh tumbuh ke dalam jauh untuk menyerap banyak air. So, teka, apakah jenis tumbuhan? So, kita ada 4 jenis tumbuhan. Kita ada tumbuhan tu namanya adalah mesofit, kita ada hydrophyte, kita ada halophyte, and then satu lagi kita ada xerophyte. So, for this question, okay, kita tengok ini sesuai untuk tumbuhan yang mana satu. Dia kata satu keyword dia, features yang unik, duri pada akar. Dan satu lagi, duri pada daun, sorry. And then yang ini akar dia ni boleh tumbuh ke dalam permukaan tanah jauh ke dalam untuk cari air. So, dua ciri ni, sistem akar dia yang boleh tumbuh ke dalam untuk cari air, dan kedua daun dia ada duri, boleh jadi duri. So, yang ini adalah penyesuaian untuk tumbuhan mana satu? Mesofit, hydrophyte, halophyte atau xerophyte. So, Adam nak siapa jawab soalan ni? Siapa Dam? Saya berikan kepada Tan Shooting. Tan Syuteng. Lama saya tak dengar suara dia. Syuteng. Tenang sangat untuk dia ni. Okey Syuteng. Okey, apakah tumbuhan apa yang sesuai Syuteng? Xerophyte. Xerophyte. Apakah contoh tumbuhan xerophyte? Cactus. Yes, cactus. Saya lama tak dengar suara mak awak. Okay, now. Alright, so jawapannya adalah xerophyte. Senang sangat lah ni. Okay, now untuk shooting. Kenapa kalaulah pokok cactus, dia mesti ada sistem akar yang boleh tumbuh jauh ke dalam. Why? Kenapa dia perlukan sistem akar yang begitu dan kenapa dia punya daun boleh jadi duri? Why? Kenapa cactus ada ciri-ciri begitu? Apakah kebaikan? Akar itu dapat menyerap lebih banyak air. Oh, kenapa pula dia kena nak serap banyak air? Why? Sebab dia kat itu suasana yang panas mah. Dia mau serap banyak air. Yeah, very good. So, kenapa dia punya daun-daun dia tu boleh tukar jadi duri? Kenapa ada daun dia jadi kecil duri? Kenapa daun dia macam tu? Apakah kebaikan dia? Mengurangkan jumlah luas permukaan. Yeah, mengurangkan jumlah luas permukaan dan juga dia boleh mengurangkan kadar transpirasi. So, very good. Okay. So, itu adalah jawapan dia. So, tumbuhan dia adalah tumbuhan xerophyte. Daun tumbuh di bahagian atas pokok memberi teduhan. Daun dia ke atas tapi ada daun tu jadi duri. Okey, agar dapat kurangkan kehilangan air. Duri pada batang ni sebagai perlindungan supaya tiada haiwan yang menjadikannya sebagai makanan. Akar tumbuh jauh ke dalam tanah untuk memberi bekalan air. Sedang kata duri ni ada dua kebaikan. Satu, dia mengurangkan luas permukaan dia. Kedua, dia adalah sebagai protection. So ini tau. Dia nak cakap macam ni tau. Dia kata ini bukan cactus tu ada dekat bahagian atas. Saya tak ada pokok cactus tak kat rumah. Awak bayangkan je tau. Dia kata statement jawapan tu, dia kata daun tu ada kat atas je. Daun tu ada kat bahagian atas sebab dia nak bagi perlindungan dekat bahagian bawah. Lepas tu, daun ni dekat bahagian sini dia ada duri. Okay, so duri ni tadi macam Syuting kata, dia dapat mengurangkan luas permukaan, so dia tak ada daun. So bila dia tak ada daun, so senang kata kadar transpirasi berkurang. Dan satu lagi adalah sebagai protection. Sebab awak tahu tak ada orang Mexico, if I'm not mistaken, dia orang makan tahu cactus ni.
Cactus ni dia orang boleh buat makanan. Saya tak ingat lah ada certain cactus yang flat macam ni kan. Dia boleh buat makanan. Saya tak pernah makan cactus lah, tapi orang Mexico dia makan cactus. Okay, so ini adalah jawapannya. Alright, so kita teruskan. Soalan ni banyak soalan aplikasi tau. Soalan ni sebenarnya banyak soalan SPM. Oh, okay, ni senang lah. Okay, alright, so shooting. Shooting, awak nak siapa jawab soalan A? Farah. Farah. Farah, bakau. Pokok bakau ni masuk kelas tumbuhan yang mana satu? Farah. Okay, Farah, pokok bakau ni mana satu? Hello Fit. Yeah, Hello Fit. Okay, now kan pokok bakau ni adalah pokok yang hebat tau. Tak semua pokok boleh duduk kat tepi pesisiran pantai dekat kawasan ni kan. So apakah masalah-masalah yang dihadapi untuk tumbuhan bakau tu dan apakah cara mengatasi dia? Pilih satu dulu. Apa ni saya pilih ni? Sekejap. Okay. Okay, apakah satu masalah yang dihadapi oleh pokok bakau ni? Kita dah discuss malam. Dia ada banyak. Dia ada 3 kot dia punya masalah pokok bakau ni. Satu apa? Pasal tanah, satu pasal cahaya, satu lagi pasal air dia. So dia ada 3 jenis dan satu lagi pasal oksigen. So masalah dia ada 4 tau. Okay, satu adalah pasal tanah, satu pasal matahari, kedua adalah pasal tanah, matahari, cahaya, and then oksigen. So awak nak mana satu masalah? Setiap masalah tu mesti ada cara mengatasi. Pilih satu je dulu. Saya Mm-mm. tanah lembut. Hello Fit tu senang sangat. Okey, satu masalah dia adalah tanah lembut. Okey. Satu, tanah lembut. So, cara mengatasi dia kalau tanah lembut? Dia ada sistem akar yang kuat. Akar bercabang Yes. luas. Tanah lembut dia ada sistem akar yang cabang yang cabang luas. Saya tambah sikit tahu untuk cengkam tanah. Okey. Farah, bagi dekat orang lain suruh bagi 2 masalah. Orang lain pula jawab. So ini masalah tau. Tanah ni masalah. Widat. Okay, Widat. Apakah dia punya masalah? Tadi saya kata ada 4 tau. Farah dah sebut 1. Farah dah sebut pasal tanah. Ada 3 lagi tau. Satu adalah pasal cahaya. Satu adalah pasal oksigen. Cahaya, oksigen, apa tadi satu lagi lupa lah saya. Oh, air dia. Kenapa ada kaitan dengan cahaya, oksigen, air? Kenapa air dia? Bakau ni dekat tempat air macam mana? Keamatan cahaya tinggi. Yes, very good. So masalah pertama adalah, kedua adalah keamatan cahaya tinggi. So macam mana dia nak atasi keamatan cahaya yang tinggi ni? Macam mana dia nak atasi keamatan cahaya tinggi tu? Ya, daun dia cuticle tebal. Okay, now yang ini saya bagi ramai-ramai lah jawab kan. Okay, saya tengok dekat dalam chat ni. Saya rasa ramai yang boleh jawab ni. Okay, now kalau dekat kawasan ni kita kata masalah yang ketiga ni nombor 1, ini nombor 2. Masalah yang ketiga kita kata kandungan oksigen adalah rendah dekat kawasan yang berlumpur ni. So cara mengatasi, apakah struktur yang boleh mengatasi kandungan oksigen yang rendah ni? Siapa nak jawab? Dia ada apa? Pertukaran gasnya pertukaran gasnya bukan sahaja berlaku dekat daun. Pertukaran gasnya boleh berlaku kat mana? Akar. Yeah, kenapa dekat akar? Ada akar. Apa dekat akar ni? Akar ada apa? Lenticel. Pneumatophore. Yes, lenticel dan pneumatophore. Okay. Pneumatophore dan lenticel. So kedua-dua ni dia membenarkan pertukaran gas. Okay. Now tanah lembut, keamatan cahaya tinggi, kandungan oksigen. Oh, satu lagi, dia duduk dekat kawasan ni. Kawasan garam. So macam mana cara? Kandungan garam yang tinggi. Kandungan
Sekejap. Kandungan garam yang tinggi dekat dia punya persekitaran tu macam mana? Dia boleh hidup dekat kawasan kandungan garam yang tinggi di persekitaran tu, macam mana dia boleh survive? Kalau pokok lain dah mati semua. Macam mana pokok bakau ni boleh hidup? Hidatot. Dia Hidatot apa guna hidatot tu? menyingkirkan garam berlebihan. Yeay, dia ada hidatot. Hidatot yang boleh singkirkan garam berlebihan. Okay, kesimpulan daripada pokok bakau ni, semua masalah boleh diatasi, betul tak? Every problem ada cara dia untuk kita atasi. Sama ada kita boleh cari atau tak boleh cari. So ini adalah dalam dekat pokok. So tajuk ni sebenarnya saya bagi awak satu tips. Sebenarnya soalan periksa dia suka tanya macam ni, masalah cara atasi. Facts, explanation, fact, explanation. Sebab soalan ni dia tanya terang. So ingat tau, kalau soalan tanya terang, bagi facts, explanation. Kalau soalan tanya nyata, bagi facts semata-mata. Alright. So, ni adalah dia punya ni. Saya boleh bagi jawapan yang ni tapi saya takut awak salin tapi awak tak tahu apa benda yang awak salin. So, ini adalah skema jawapan. Senang kata kalau dalam periksa, cikgu kita ada skema. Tapi awak boleh, saya lagi suka awak jawab sendiri. Sebab bila dia jawab sendiri, dia rasa original ayat awak lagi mudah nak faham. Tengok so soalan dia, pada pendapat anda, bolehkah pokok bakau hidup di kawasan air tawar? Okay, yang ini, okay, tadi sebab saya dengar suara Fatia kan. Fatia pilih untuk soalan D ni, siapa boleh jawab untuk soalan D? Boleh tak pokok bakau ni kita tukar? Dia dah biasa susah. Okay. Lepas tu kita bagi dekat kawasan yang senang. Boleh tak dia hidup? Dia dah biasa hidup susah. Lepas tu kita tukar dia dekat habitat atau rumah yang semua dah ada. Nutrien semua, everything dah ada. Oksigen semua dah cukup. Boleh tak dia hidup? Fatia nak siapa jawab? Ke Syazwin. Fatia nak jawab? Awak nak jawab Fat? Boleh je tapi Syazwin. Syazwin. Syaz. Soalan ni macam kita lah. Awak dah biasa susah. Lepas tu kita bagi duduk rumah banglo. Boleh hidup tak? Boleh kot. Boleh lah kan. Sebab macam awak dah biasa, logik dia macam ni. Kita dah biasa hidup miskin, makan ikan masin semua. Tiba-tiba duduk kat tempat orang, kita upgradekan dia. So basically boleh nak hidup. Tapi kalau pokok tu dah biasa senang, contohnya pokok durian, tu katakanlah golongan kayangan durian kan. Awak nak downgradekan dia, susah lah dia nak hidup. So, kalau pokok tu dah biasa susah, contohnya kita kata pokok bakau ni dia struggle, tapi kita upgrade dia duduk kat kawasan air tawar, dia boleh hidup kat kawasan air tawar. So jawapan dia sebenarnya dia boleh hidup. Okay, C saya tak jawab lah soalan C. Okay, soalan C. Okay, soalan C, ni saya padam Sekejap. Soalan C. Tumpahan minyak memberi kesan, ini jawapannya adalah ya. This is jawapannya adalah ya. C, Syaz nak siapa? Tumpahan minyak memberi kesan buruk terhadap pokok bakau. Ramalkan kesan yang berlaku pada pokok bakau. Minyak, kesan dia mesti buruk. So siapa nak jawab soalan ni? Syaz nak siapa jawab soalan ni? Amsyah. Amsyah. Alah kacang je Amsyah. Minyak dengan air. Apa kesan minyak tu dekat ni? Dekat air tu, dekat air laut tu. Dia akan buat apa? Dia ganggu sistem pertukaran gas kat akar. Yes, very good. Okay, kalau dia ganggu sistem pertukaran gas di akar, bagaimanakah dia mengganggu tu? Macam kau kata, cikgu, Adam ganggu saya. Macam mana Adam ganggu awak? Dia buat apa? Dia pakai pembaris ketuk ke, dia ambil slipper, dia baling ke. So macam mana dalam kes ni, minyak tu, dia boleh ganggu sistem akar tu. Minyak tu buat apa? Dia buat apa? Keyword dia saya bagi tersumbat. Keyword dia tersumbat. Minyak tu ganggu dengan cara dia tersumbat. Tapi dia sumbatkan apa? Oh, dia sumbatkan lenticel tu kot. Yeah, dia sumbatkan lenticels dan juga dia boleh sumbatkan Pinavatophore. Tapi kat sini lenticel lah.
Kalau pneumatophore adalah akar yang boleh bernafas. Kalau lenticel adalah liang. So saya tambah sikit tau. Hari ni awak belajar 3 jenis liang. Kalau liang tu ada bawah daun, okey, bawah daun biasanya adalah stoma. Kalau liang tu tepi daun, namanya adalah hydatid. Kalau liang tu pada akar, namanya adalah lenticel. So, persamaan antara stoma, hydatid dengan lenticel, persamaannya ketiga-tiga ni adalah liang kecil. Perbezaannya adalah dari segi tempat. Kalau lenticel dia adalah liang yang ada dekat akar. So jawapan kat sini dia akan sumbatkan lenticel. Okey, so di sini jawapannya. Lenticel akan tersumbat menyebabkan kematian pada pokok sebab tak dapat melakukan pertukaran gas. Okey, so Fah boleh faham tak? Tajuk ni saya boleh rasa soalan yang selalu suka keluar adalah pasal bakau. Sebab bakau ni adalah satu ekosistem yang sangat unik. So normally kalau SPM, diorang suka pasal paya bakau. Sebab soalan ni adalah soalan kibat. Awak kena fikir pasal ekosistem. Cuma kita korang bernasib baik, kita tak ada rombongan nak pergi ke Taman Alam, even though dia dekat kan. Tak apalah, korang nanti bila dah okey semua, korang pergilah sendiri. Okay, now. So, Amsyah. Ini adalah pokok lidah buaya tau. So, Amsyah nak siapa jawab soalan ni? Yang awak rasa paling hebat sekali dalam tajuk tumbuhan ni, awak rasa awak kagum kat siapa? Awak nak bagi soalan A ni kat siapa? Radi. Radhi. Radhi, ciri kat daun aloe vera ni. Apakah ciri yang ada pada daun aloe vera ni? Radhi. Radhi, takkan masak? Radhi, daun dekat pokok kaktus ni, daun dia macam mana? Kalau dalam buku awak, buku teks muka surat 137. Mana dia? Takkan dah masak kot. Radhi. Come on, Radhi. Dah delete ke? Sekejap. Ada Radhi tak? Radhi ada. Radhi. Ya. Adalah. Radhi tadi bukan paling jawab ke? Saya takut dia tengah makan ke dia pergi. Ya cikgu. Saya tanya tadi. Alhamdulillah. Okey. Okey. Rasa kesian kan selalu jadi macam tu. Tak kena panggil masa tu tak ada. Masa duduk diam depan handphone tu tak pula cikgu panggil kan. Okay, now. Okey, apakah ciri daun yang ada pada pokok lidah buaya tu? Aloe vera, mak awak kan rajin tanam pokok. Mesti ada pokok kaktus kan. So, apakah ciri yang ada pada pokok xerophyte ni? Ni pokok xerophyte. So, apakah ciri pada pokok xerophyte? Dalam buku teks, muka surat 137. Apakah itu? Apakah ciri special? Apakah ciri special daun? Compare dengan daun pokok durian ke pokok rambutan. Radhi ke Razi tadi? Lupa dah ni. Radhi ke Razi tadi? Radhi, okey. Radhi, cepat Radhi. Daun dia macam mana? Daun dia ada banyak air. So, daun yang banyak air tu kita cakap dia apa? Kedai tebal. Yes. Bukan cuticle tau. Dia boleh simpan banyak air. Kita panggil daun dia huruf S tau. Daun start huruf S. S, U, buku teks, muka surat 137 tau. Buku teks, muka surat 137. Daun dia apa? Daun dia dia tak jawab ni. Weh. Sukulan. Sukulan. Okey, sukulen. Daun dia bersukulen. Okey. Nah, daun dia bersukulen ni, kita kata daun bersukulen ni dia boleh simpan banyak air. Dan satu lagi, dia tak daun tau. Dia akan tukar daun tu diubah suai. Ada daun tu dia berubah suai menjadi apa? Daun sukulen dan daun dia dah jadi apa? Daun dia terubah suai menjadi apa? Dia start huruf D. Okey, dia apa tu dia jawab?
B, saya tulis B-E-R-D. Lepas tu U. Weh, Duri. berduri. Ya. So ciri dia daun dia bersukulen dan juga berduri. Tapi tak adalah duri dia adalah tajam. Okey, 6. Daripada ciri-ciri yang dinyatakan kenal pasti jenis tumbuhan ni. Tumbuhan ni apa? Tadi saya dah sebut ni. Helofit, hydrofit. Helofit, hydrofit, mesofit atau xerofit. Kalau pokok Xerofit. kaktus, Xerofit. yeah, ini adalah xerofit. Okey. Now, nyatakan ciri penyesuaian lidah buaya boleh subur di habitatnya. Okey, yang ini tadi ada shooting, ada sebut sikit pasal pokok xerofit ni, kaktus ni. Okey. Now, Radi, nak siapa jawab soalan seterusnya? Awak nak siapa jawab soalan seterusnya? Udah. Udah. Apakah yang dia boleh, ciri-ciri yang boleh menyebabkan pokok lidah buaya ni sesuai duduk kat kawasan yang kurang air, keamatan cahaya yang tinggi? Akar tumbuh jauh ke dalam tanah untuk menyerap Yes, air. very good. Akar tumbuh ke dalam tanah untuk menyerap air. Okey. Now, satu lagi. Okey. Tadi kan Radi ada cakap dia ada duri tu kan. Sebenarnya duri tu, apakah kebaikan pokok kaktus ni biasa ada duri? Mengurangkan luas permukaan. Yes, very good. Boleh mengurangkan luas permukaan. Dan satu lagi, dia adalah untuk apa? Kurangkan kadar radiasi. Mengurangkan kadar transpirasi dan juga dia mengelakkan daripada siapa? Semua orang tak berani. So kita kata dia ada daun berduri untuk kurangkan luas permukaan, untuk kurangkan transpirasi. Dan satu lagi, daun ni sebagai apa? Daun boleh melindungi Daripada dimakan oleh haiwan. melindungi daripada dimakan oleh haiwan. Alright. Okey. Soalan ni. Huda, sekejap Huda simpan dulu dalam hati. Kita tengok dulu soalan ni tahu. Dia kata, sekiranya anda tinggal di negara beriklim sejuk, apakah tindakan yang dapat anda lakukan terhadap pokok lidah buaya dalam tumbuhan ni? Katalah macam ni, Huda, dia ada pokok, dia sayang pokok ni, dia tanam dah lama. Lepas tu Huda dia pergi berhijrah pula, pergi dekat, katalah pergi island ke UK ke. So dia bawa pokok tu. Tapi pokok tu tak sesuai dekat kawasan sejuk. Macam mana Huda nak pastikan, tapi bukan Huda jawab soalan ni tau. Macam mana Huda nak pastikan pokok aloe vera tu, pokok lidah buaya tu tak mati? Dia tukar tempat tinggal dia. Dia dah biasa kat kawasan panas. Lepas tu aloe vera tu ikut sekali Huda. Okay, migrate pergi overseas. So macam mana nak make sure pokok aloe vera tu boleh tahan lama? Maksudnya boleh survive. So apa kita perlu buat dekat pokok tu? Okay. So siapa nak jawab? Huda nak siapa jawab soalan ni? Huda nak siapa jawab? Siapa? Mirzabi. Dia sejuk tau. Katalah ada snow. Sesuai. So pokok aloe vera tu sesuai. Kita nak letak mana? Kita letak dalam rumah atau luar rumah? Dalam. Ya, kita letak dalam rumah. Sebab kalau kita letak, apa jadi kalau kita letak dekat luar rumah? Dia mati kot. Yeah, dia mati. So yang ni saya tambah sikit tau. Pokok lidah buaya tu kalau lah di iklim sejuk, dia akan mati sebab dia akan mereput. Macam kita nak bayangkan macam ni tau. Sejuk, korang pernah dengar tak? Kalau terlampau sejuk dia akan jadi frost. Pernah dengar tak? Kalau orang, dia macam awak pergi overseas tempat sejuk, awak tak pakai sarung tangan, lama-lama jari ni boleh frost. Dia boleh patah sendiri. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Awak pernah tak tengok drama?
So sama juga dengan pokok tu. Pokok tu kita kena letak dia dalam rumah sebab kalau kat luar snow, okay, so dia akan menyebabkan pokok tu boleh mati, especially bahagian akar. So basically pokok tu kita dudukkan dia dalam air. So ini adalah sebab pokok ni mudah mereput. Mereput ni disebabkan saya ulang lagi sekali adalah disebabkan frost. Terlampau sejuk lama-lama dia boleh jadi frost. Okay. Right. Okay. Last kali ni kita buat sama-sama tau. Okay. So tajuk ni senang je tapi okay macam ni. Tajuk bab 7 ni bab yang paling senang. Tapi tajuk bab 7 ni dia banyak soalan kebat yang korang kena berfikir jauh sikit. Out of the box. So kalau awak perasan soalan ni tajuk ni simple tapi soalan ni dia boleh tanya jauh. Okay, saya rasa ini adalah peluang untuk kita buat ulang kaji soalan sebab saya takut nanti korang ada masalah nak jawab soalan. Saya berharap sangat hopefully untuk korang tolonglah sekali lah korang sebelum SPM korang ada periksa, tak dapat periksa pertengahan tahun, at least dapat periksa percubaan jadilah. Maksudnya at least korang kena sekali dalam 2 tahun ni korang kena periksa macam format SPM. Okay, sebab so far setakat ni semua korang cuma lepas ujian 1 je. Soalan ujian 1 tu soalan yang kacang. Tak sampai 50% pun tahap kesukaran dia. So macam shooting dapat 98. Macam untuk saya sebelah mata je dia boleh jawab soalan tu. Ellie, Kalai. So hopefully saya berharap kita ada rezeki untuk jawab soal 1 sekali. Sekali je. Soalan format SPF. Last kali tau. Sebuah hotel yang terletak berhampiran dengan pantai bercadang untuk membina landscape dengan menggabungkan elemen seperti tumbuhan, struktur dan batu-batan. Sebagai seorang arkitek, ni soalan kebat habis ni. Sebagai seorang arkitek landscape, pertimbangkan contoh-contoh tumbuhan yang sesuai ditadam. Dia kata kat sini kat tepi pantai. Kat tepi pantai, kenapa pokok apa yang kita sesuai tanam kat tepi pantai? Tanah berpasir. Pokok apa yang sesuai? Kelapa. Yes, very good. Pokok kelapa. Kenapa pokok kelapa? Kenapa korang nak pokok kelapa? Saya bagi satu. Kelapa. Amal nak kelapa. Jarum. Oi, korang tahunya. Daun ni adalah bentuk jarum. Kenapa daun dia bentuk jarum? Kenapa daun tu sesuai bentuk jarum? Apakah kebaikan dia? Kelapa, daun. Ya Allah, bagusnya. Daun bentuk macam jarum tu kan. So, dia dapat mengurangkan rintangan angin. So kita nak bayangkan macam ni. Korang tengok, sekejap. Aduh, mana pokok. Okay. Katakanlah korang tengok tepi ni. Ini kan kalau lah pokok-pokok kat tepi pantai, biasanya daun dia adalah panjang-panjang macam ni. Sebab dia boleh mengurangkan rintangan air. So dia boleh, angin tu boleh lalu tepi. Tapi kalau akar dia daun, awak takkan jumpa tepi pantai daun macam ni tau. Habis semua pokok. Ini je lah pokok yang saya ada kat rumah kan. Semua pokok tipu pula tu. Okay. Now, so awak takkan nampak daun lebar macam ni. Sebab kalau daun lebar macam ni, angin tiup, lama-lama daun tu boleh terkoyak. So sebab tu, kebanyakan pokok, daun-daun dia adalah kecil. Jarum macam ni. So dia dapat mengurangkan rintangan angin. Okay, dan satu lagi biasanya akar dia macam mana akar dia? Akar dia macam mana? Biasanya akar dia macam mana? Akar dia macam mana? Akar pokok kelapa macam mana? Serabut ke ataupun akar tunjang? Akar dia macam mana? Akar serabut, very good Huda. Apakah kebaikan akar serabut? Dia boleh buat apa? Dia boleh mencengkam tanah. Okey. Dan satu lagi biasanya daun-daun dia, saya kata berkilat. Kenapa daun-daun dia mesti ada cuticle? Kebanyakan macam pokok kelapa, daun dia bercuticle. Kenapa daun-daun dia mesti bercuticle? Kurangkan kehilangan air pada transpirasi. Yes. Okey. Daun dia bercuticle adalah untuk mengurangkan kadar transpirasi. Alright. So, itu sahaja untuk bab 7
untuk homework awak. Tapi yang ni buat relax-relax tau, saya tak collect cepat. Cuma saya tu fikir sebabnya kes makin lama makin banyak. Bukan saya bukan tak nak husnuzon. Saya husnuzon, lama-lama kes ni makin lama makin kurang. Tapi nak baik ni saya rasa it takes time. So saya fikir kalaulah saya tak check latihan, at least saya check separuh. Saya takut ada yang tak buat langsung. So at least awak dah buat sikit lah. Nanti saya takut lama sangat awak tak buat. Saya takut kerja tu bertimbun. Nanti lama awak stres. Kalau awak stres nanti tak elok sikit, nanti awak boleh kena anxiety. Anxiety kalau awak tak kontrol nanti boleh kena depression. So basically saya nak mengelakkan awak daripada kena tu semua. So awak kena buat sikit-sikit dululah. Okay, tak bertimbun pun tu tak tahulah, korang kena pandai-pandai handle your stress lah. Okay, so kesimpulannya, tajuk ni kita cerita berapa jenis tumbuhan? So kesimpulan dalam tajuk ni kita cerita berapa jenis tumbuhan tadi? 4. So kita ada mesofit, hydrofit, halofit dan juga xerofit. Kalau saya kata pokok, saya tengah nak cek pokok ni. Cek pokok rambutan je kan? Pokok bunga kertas masuk yang mana satu? Bunga kertas masuk yang yes, itu adalah apa tadi? Mesofit. Kalau pokok, saya nak cari pokok bakau sebenarnya ada banyak jenis tau. Tapi korang akan belajar nanti bab 10. Okay, so bakau ni tak ada masalah. So itu sahaja untuk bab ni. Saya ulang lagi sekali, latihan awak, saya stop recording dulu. Alhamdulillah habis dah bab 7. Okay, now latihan awak, saya tak nak banyak-banyak. Korang dah banyak homework ke belum?